kita di sini maksimum 100 hingga ke 150 kilo output lava setiap hari. Jadi layout yang kita buat di sini total ada 60 kolam. So 60 kolam ni kita akan harvest setiap hari 2 kolam. Macam mana kita tahu dia pupa? Dah ada kengkawal jadi lalat. Banyak je lalat ni Pak, dah jadi lalat. Sebab kalau kita nak tunggu, nak ngerjakan dia saja tanpa ada indikator, kita susah. Jadi BSF ni sendiri sebenarnya dapat mengawal saya punya kos operasi, dapat mengurangkan saya punya kos operasi dan dapat bagi pendapatan lebihan untuk saya. Sebab apa? Bukan saya pakai BSF 100% pada ternakan. Kadang-kadang ada juga penggemar, penghobi yang bela haiwan-haiwan eksotik. Satu lagi dried lava. Dried lava dengan live lava. Live lava ni yang kebiasaannya kita bagi pada ternakan. Ni pre-pupa. Ni masih makan lagi lah ni. Yang putih ni makan. Yang ini makan. Dia dah mula jadi hitam tu dah tak makan lah. Dia dah tak nak makan. Dia dah mula nak buang kulit. Oh. Ni contoh kulit-kulit dia lah ni. Yang kering-kering ni kulit dia lah ni. Buang kulit putih dia. Ni kulit dia ni semua ni. Dia keluar dia jadi hitam lah. Ya. Dalam kursus BSF yang kita adakan di Semenyih, di BSF Farm Semenyih, sebenarnya kita menceritakan ataupun berkongsi tentang macam mana ataupun apakah fungsi BSF tu sendiri dalam industri penternakan. Okey, yang kita tahu ramai sangat orang tahu BSF ni fungsi dia untuk ternakan. Tapi macam mana untuk kita menghasilkan ulat BSF ni sendiri, itu yang kita kongsikan di sini. Sebab daripada apa yang kita semua boleh nampak, kita punya setup di sini, kita setup farm untuk kegunaan farm itu sendiri. Nombor satu, ke mana hala tuju ulat yang kita ternak? Kita kena tahu. Kalau kata kita nak tujukan kepada ayam, so berapa jumlah ayam yang kita ternak, dan baru kita boleh tahu berapa banyak pengeluaran harian yang kita perlukan supaya boleh mencukupi pemakanan harian ayam tu sendiri. So di farm di sini, kita di sini maksimum 100 hingga ke 150 kilo output lava setiap hari. Jadi layout yang kita buat di sini total ada 60 kolam. So 60 kolam ni kita akan harvest setiap hari 2 kolam. So minimum 100 ke 150 kilo punya output. So ini adalah dia punya layout kolam lah. So setiap hari kita akan bagi ulat kita makan waste daripada kawasan sekitar. Kita ada collect food waste, kita ada dapat industry waste, dan juga kita ada waste-waste yang kita dapat daripada kantin, kedai makan, rumah. Jadi memang kita punya main source adalah waste. Okay, second source industry waste lah. Industry waste contohnya hampas soya, hampas kelapa. So di antara waste dia itu. Jadi setiap hari kita akan hasilkan ulat, yang mana ulat ni dia ada banyak stage. Kita akan mula daripada penetasan. Penetasan maksudnya daripada telur, kita netaskan telur. Selepas telur, kita akan dapat neonate. Selepas neonate, kita akan dapat lava. Selepas lava, dia akan pergi pada stage pre-pupa. Dan juga last kali pupa, daripada pupa lah dia akan keluarkan telur dan cycle tu akan mula semula lah. So basically, full cycle ni 45 ke 60 hari, complete. Jadi setup dia adalah macam gini. Dalam industri, ramai orang yang buat industri BSF ni. Cumanya, di antara method yang kita buat di sini, kita fully occupied kita punya space. Kita pakai space lah. Efficient dari segi space, kita raise up kita punya kolam. Kolam kita ni dimension dia saiz dalam 7x3, 8x3. So kita buat 3 tingkat. So setiap hari kita akan harvest 2 kolam. So basically ini adalah dia punya operasi space lah. Boleh tengok. So dekat sini kita ada juga ayam-ayam. Kita ada juga seter-seter ayam purebred. Kita ada RR, kita ada astrolop. Ini splash astrolop. Kita ada juga cemani. Ada blue astrolop. Ni gangster. Okey, pada masa sama kita pun ada buat ni. Kita ada anak ayam purebred. Boleh tengok. Sebab kita dah mula. Ada jualan lah. Kita ada buat jualan juga. Bagi yang berminat boleh
contact, dapatkan detail, boleh contact kita. Kita ada RR, kita ada Astrolog, kita ada BPR, kita ada Cemani, kita ada White Leghorn, kita ada Astrolog, kita ada 3 lah, Blue Splash dengan Black. So setiap hari kita akan collect telur. Jadi dari segi pemakanan ayam di sini 50% adalah ulat BSF. 50% balance kita bagi dedak. Jadi kita kena faham kenapa kita bagi dedak dan kenapa kita nak juga bagi BSF pada ternakan. Sebenarnya dia ada dua. Nombor satu kita nak control kita punya operation cost. Sekarang ni isu dia adalah makanan terlampau mahal, makanan ternakan. Jadi daripada kita buang kita punya duit 100% pada kita beli dedak komersial, kita belajar buat dedak, kita buat dedak kita sendiri dan pada masa sama kita juga ternak BSF. So dekat situ kos kita dah reduce banyak. Jadi daripada kos yang kita reduce itulah kita boleh jadikan kita punya profit untuk kita next month punya pusingan. So tak ada isu. Kalau kata menternak, orang kata nak ternak ayam 60%, 80% adalah kos untuk operasi, tak ada. Jadi di sini mari kita jalan. Mari kita tengok Ini adalah kita punya nursery. Nursery ni setiap hari. Jadi kita akan collect telur, kita akan collect telur kita setiap hari untuk kita buat penetasan ini. Setiap hari kita akan spend dalam 2 tray untuk kita buat penetasan sebab kita akan harvest 2 kolam setiap hari. So ratio dia 2 kotak penetasan untuk 2 kolam pembesaran. So ini kita punya kelambu lah. Kita ada 3, memang kita run all the time, 1 spare. Jadi setiap hari kita akan collect 70 hingga ke 120 gram untuk kita punya internal use lah. Pada masa yang sama, setiap hari, seminggu 2 atau 3 kali waste akan datang, kita akan collect waste, kita akan simpan, kita akan manage kita punya waste untuk kegunaan farm. Pada masa yang sama, operasinya ada 2 lah. Kita buat BSF, kita ada buat ternakan, ayam kampung, ayam purebred dan kita juga ada buat penetasan ayam. Untuk anak ayam kita pun ada. Jadi urus niaga di sini bukanlah semata-mata BSF. Jadi di sini kita divert benda tu jadi 3 bahagian lah. Jadi bagi yang berminat, yang nak tahu lebih mendalam macam mana kita gunakan BSF ni, kita masukkan dalam industri ternakan, nak tahu apakah kaedah, apakah cara, apakah cabaran dia, boleh datang pada kita, dapatkan maklumat, kita kongsi semua. Di sini kita buat perkongsian. Kita tidak menyatakan yang apa yang kita buat dia betul sepenuhnya, tidak. Kita kongsi apa yang kita buat yang dah ada result. Itu sebenarnya yang kita nak kongsikan. Jadi ada apa-apa persoalan, boleh Roger boleh bagi tahu, kita akan share semuanya insya-Allah. Okey, sebenarnya ternakan BSF ni nombor 1 kita kena tahu. Dalam kawasan kita nak ada farm ni, kita nak build kita punya farm, kita kena tahu apa waste yang ada di kawasan sekitar. Okey, bila kita dah tahu, kenal pasti apa waste yang ada, baru kita tahu sebenarnya siapa yang layak ataupun siapa yang berkemampuan untuk nak run farm ni sendiri. Nombor 1, siapa yang ada waste. Contoh waste, food waste. Food waste ni kebiasaan yang akan ada restoran, owner kedai makan, owner kantin. Itu yang harian. Ataupun siapa yang ada kedai santan, kedai kelapa, ada buka kilang soya, perusahaan air soya. Jadi waste ini yang sebenarnya keperluan utama. Nombor 1 kena ada waste. Siapa yang menghasilkan sisa makanan setiap hari, dialah sebenarnya yang boleh jalankan penghasilan BSF ni sendiri. Nombor 2, penternak. Penternak saya suggest sendiri sebab saya pun asalnya dulu penternak. Asal usul saya buat BSF ni sebab saya dulu berkecimpung dalam bidang peternakan. Bila saya buat BSF, saya nampak BSF ni sendiri sebenarnya dapat mengawal saya punya kos operasi. Dapat mengurangkan saya punya kos operasi dan dapat bagi pendapatan lebihan untuk saya. Sebab apa? Bukan saya pakai BSF 100% pada ternakan. Kadang-kadang ada juga penggemar, penghobi yang bela haiwan-haiwan eksotik, pemancing yang mana perlukan ulat ni sebagai bahan. Jadi di situ ada transaksi. So di antara siapa yang paling berkelayakan atau paling berminat adalah ni lah dia, golongan-golongan dia. Nombor 1 adalah peternak. Kalau nakkan penjimatan, carilah kaedah alternatif. Tapi bukanlah menggantikan dedak tetapi alternatif untuk dedak. Okey, berbalik kepada harapan saya lah, harapan kita penternak ni sendiri. Macam saya menternak ayam dan juga menternak BSF. Harapan saya kepada rakan-rakan penternak semua, kalau kita mencari alternatif, mencari penjimatan, carilah sesuatu penternakan yang mana boleh mengurangkan kos operasi. Di sini sebenarnya kita run the process, run the farm, kita menggunakan waste. Waste yang tak menggunakan duit. Kita tak beli waste.
Tapi kita beli dedak. Ingat bila kita membeli dedak, maksudnya duit kita keluar. Waste kita tak beli. Kita terima dengan harga yang percuma, cuma kita di situ bayar kos apa? Transport saja. Jadi output daripada waste tu apa? Kita dapat protein. Jadi di sini waste to protein tau. Daripada sisa buangan kepada protein. Protein tu kita bagi pada ternakan. Jadi kita tidak membeli untuk menghasilkan protein. Pada siapa penternak, pada mana-mana sekalipun peternak, kalau inginkan kaedah ataupun tahu cara macam mana nak buat penjimatan, untuk mencari penjimatan yang sebenar untuk protein ternakan itu sendiri, carilah kaedah penternakan, salah satunya BSF. Carilah ilmu bertentang dengan BSF ni sendiri. Sebab BSF ni, dia protein supply yang sangat bagus. Dan dia sangat aktif. Dan dia bukan saja untuk ternakan, dia juga bagus untuk komposkan semua waste yang ada, sisa makanan. Kita kena ingat, satu hari berapa banyak tan sampah makanan yang kita hasilkan. Dan berapa puluh tan yang kita buang pada dumping site setiap hari. Dan benda ni akan berterusan sampai bila? Dia akan berterusan sampai bila? Selagi mana kita tak mula, dia tidak akan berkurang. Jadi kita perlu mula, ambil peluang, bukan ambil kesempatan. Ambil peluang apa sisa yang ada dalam industri, jadikan dia duit, jadikan dia lebihan belanja dalam keluarga ataupun untuk urus niaga. Kita kurangkan waste, kita dapat duit. Jadi waste to protein. Dalam ni, dia ada dua metod. Satu buat permanent structure. Consider pakai batu, simen semualah. Satu lagi kita boleh pakai plywood pun tak ada masalah. Tapi yang paling efektif, permanent structure macam inilah, pakai kolam. Sebab apa kita pakai kolam? Sebab bila dalam kolam pembesaran, ada yang putih, ada yang hitam, betul? Dia dah sampai fasa pre-pupa. Lava pre-pupa. Baru kita masuk ke sini, kita bagi makan. Dia tuang makanan, yang hitam akan lari keluar. Itu laluan dia keluar tu, nampak tu tengah banyak-banyak kan? Yang hitam ni akan lari keluar, akan lari ke tepi. Yang mana putih dia akan remain di tengah untuk makan, terus makan. Ini kolam pengasingan lah kita panggil, kolam penghijrahan. So, dia punya jarak macam ni, naik dia 45 degree, lepas tu hujung tu kena sharp. Terus jatuh ke bawah. Supaya dia tak dapat manjat kan? Ya, lepas tu kita buat, ini atas idea kreativiti lah. Kita buat lorong, last kali dia turun, sana ada satu tong. So pre-pupa yang mana dah migrate semua akan turun dalam tong hijau tu. Kita buat pengasingan. Kebiasaannya seminggu 2 kali kita akan. Okay, hari ni saya merasa pengalaman untuk harvest telur BSF sendiri. Tengok. Jadi siapa yang nak join kelas tu boleh sangat digalakkan. So boleh merasai pengalaman harvest telur sendiri. Nampak? Ini baru berapa kotak? Berapa blok kayu ni? Baru banyak ni je. Tapi dia punya hasil telur dia Bagi banyak tau. Oh. Banyak ekor bagi. Tapi dia memang kalau kita letak 4 batang. Kita ada kacang, kita ada kacang soya, ada susu, ada kek dan kita ada ampas bali. Dan kita dalam ni kita masukkan semualah, sekali dengan EM pun kita masukkan dah dalam ni. So yang ini standard yang kita bagi pada ulat. Ini standard dia. Setong ni. Setong ni boleh. Ni dalam 160-80 kilo. EM liter punya. EM yang mana EM 6 liter. 6 liter. 6 liter EM untuk 160 punya liter tong. Ini kualiti dia. Bila kita dah simpan, dia punya bahan semua naik atas, air bawah. So before tuang, kita kena kacau dulu, baru kita ambil, kita bagi. Nampak ada yang bergerak kan? Pre-pupa, daripada kolam tu yang mana keluar hitam tu kan, pre-pupa, kita akan masukkan dekat atas pengayak ni. Yang mana remain dekat atas ni semua pupa, dah tak bergerak. Yang mana bergerak semua dah jatuh ke bawah sebab bawah ni jaring. Semua dah jatuh ke bawah, semua gerak-gerak duduk kat bawah. Yang atas semua pupa. So setiap hari lebih kurang 2 ke 3 kilo lah ada. Pupa yang macam gini. Kebiasaannya petang lah. Petang kita akan letak pupa dengan pupa tu kat atas sini. Jadi pagi atau tengah hari kita akan dapat hasil macam ni. Ini maksudnya ini dia belum 100% domain lah. Maksudnya dia belum 100% kaku lah ni kan. Ni dalam separa kaku lah ni kan. Separa kaku dia akan jatuh bawah. Yang mana bergerak dia akan jatuh.
Dia kan Mana yang ni yang memang dah 100% tak gerak dah. ni dah besar tak gerak. Ni dah kira pupa lah, 100% pupa. Macam mana kita tahu dia pupa? Dah ada kawal jadi lalat. Banyak je lalat ni Pak, dah jadi lalat. Sebab kalau kita nak tunggu, nak ngerjakan dia saja tanpa ada indikator, kita susah. Nah, Okay, ambil. Selak sikit. Tak. Okay, ambil kayunya. Jarak. Kena diri lah ni. Diri kan betul. Okey ya. Tu saya elok sikit. Bagi gap dengam lah. Okey. Okay, sini Cun. Okey Cun. Alright. Nampak? Bila Habis, kita buat tinggal bila kita buat kerja siang tu lah challenge dia. Aktif tu eh. Ha. Skor pusat tu sebenarnya.